Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling panas daripada Rafizi Ramli berkaitan dengan padu. Pada waktu ini padu menjadi isu buah mulut hangat dalam kedai kopi, dalam cerita-cerita kosong atau dalam cerita para peminat politik dan isu semasa Malaysia. Mereka kata pelbagai isu berkaitan padu yang panas. Ada yang percaya, ada juga yang tak percaya. Ada juga yang mau mengisi, ada juga yang enggan mengisi. Tapi ini pendedahan Rafizi yang perlu anda share kepada semua orang. Rafizi kata, ada ahli politik kritik padu sebab isu peribadi. Wow. Apakah isu peribadi ahli politik itu sampai sanggup mengkritik padu? Saudara-saudara sekalian, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kritikan beberapa ahli parlimen atau ahli politik, termasuk ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO, Muhammad Puad Zarkasi berhubung pangkalan data utama atau padu, hanyalah bersifat peribadi. Rafizi berkata, kritikan tersebut langsung tidak menjejaskan pelaksanaan sistem itu. Sebaik saja tempo proses pendaftaran serta kemas kini berakhir pada 31 Mac ini. Yang bising ini Puad Zarkasi saja. Puad ini kalau Malaysia kaya raya pun dia masih lagi tak bersetuju dengan saya. Kerana dulu saya bawa isuan MDB semasa dia menjadi ketua pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Dan dia kalah pilihan raya, kata Rafizi lagi. Jadi, ia bersifat peribadi. Kalau tengok ada 3-4 tokoh politik yang bising, itu kerana isu peribadi. Tapi itu tidak menghalang pelaksanaan padu. Katanya kepada pemberita selepas majlis peluncuran acara perdana KL20 di Parlimen hari ini. Pada 24 Mac lalu, Puad menyifatkan sistem padu sebagai gagal, ekoran kelemahan dalam sistem kerja serta komunikasi. Dia juga berkata, ia menggambarkan kegagalan Rafizi sebagai menteri yang bertanggungjawab atas sistem tersebut. Rafizi dikaitkan dengan Raja Formula gagal. Formula dia semua tidak menjadi. Padu itu Rafizi, Rafizi itu padu. Padu dilihat gagal, katanya, sambil membangkitkan Kerajaan Sarawak yang dengan terbuka menyatakan kebimbangan berkaitan sistem itu. Berkenan kebimbangan itu, Rafizi sebelum ini berkata, sesi taklimat akan diadakan bersama-sama Wakil Kerajaan Sarawak bagi menjawab segala persoalan dan kebimbangan yang dibangkitkan. Setakat 23 Mac lalu, bilangan pendaftaran dalam sistem padu meningkat kepada 7.7 juta berbanding 5.4 juta yang direkodkan pada 17 Mac lepas. Mengulas lanjut, Rafizi berkata kritikan beberapa pihak tidak menghalang pendaftaran orang ramai dalam sistem itu. Contohnya minggu lepas, setiap hari ada 300,000 ke 400,000 orang mendaftar. Kita selalunya akan tumpu 4-5 orang yang buat bising itu. Tetapi apa jadi dengan 300,000 ke 400,000 yang mendaftar setiap hari? Kalau dia pengkritik kata tak yakin kerana soal keselamatan data, kita sudah bentangkan sejak 2 Januari sampai sekarang berkenan keselamatan. Walaupun ada ketika serangan terhadap sistem sampai 2 juta cubaan seminggu, sampai sekarang data masih belum bocor, katanya lagi. Dalam perkembangan lain, Rafizi berkata Malaysia akan mengadakan persidangan sulung bagi syarikat pemula startup dikenali sebagai KL20 yang dijadual berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur pada 22 dan 23 April ini. Dia berkata acara berkenaan adalah antara usaha kerajaan untuk melonjakkan nama negara sebagai antara ekosistem syarikat pemula terbaik dunia selain menjadi pintu masuk inovasi di Asia Tenggara. Kalau kita tengok kepada bidang-bidang yang menjadi tumpuan pelaburan syarikat modal terbuka,
Ia ada beberapa antaranya kecerdasan buatan AI, semikonduktor tinggi serta peralihan tenaga. Untuk KL20, setakat ini minat daripada pelabur adalah dalam bidang utama yang disebut tadi. Sebab itu speaker dan tokoh-tokoh yang akan berucap mewakili bidang tersebut, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, pendedahan demi pendedahan daripada pihak pembangkang mengejutkan Dewan Rakyat. Kalau baru-baru ini berkaitan dengan draft perjanjian yang telah pun dinafikan oleh Timbalan Perdana Menteri, bahkan oleh Ketua Penerangan Kerajaan Perpaduan iaitu Fahmi Fadzil, mereka menafikan tidak ada draft perjanjian itu dan itu hanya cerita rekaan. Kalau ada, kata mereka, tunjuk, dan mungkin mereka print sendiri, kata mereka atau para pemimpin daripada kerajaan ini. Hari ini sekali lagi timbul kekalutan apabila Taqiyuddin mendakwa kerajaan gagal dapat perkenan Majlis Raja-Raja. Tak tahulah dari mana dia dapat maklumat ini, tetapi ini yang dilaporkan di Malaysia kini. Apabila Taqiyuddin dakwa kerajaan gagal dapat perkenan Majlis Raja-Raja, hairan kan? Dari mana dia dapat maklumat bahawa kerajaan telah gagal dapat perkenan Majlis Raja-Raja? Ketua WIP Pembangkang Taqiyuddin Hassan mendakwa kerajaan gagal mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja bagi pindaan Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan undang-undang kewarganegaraan. Taqiyuddin mengadakan sidang media selepas Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail membentangkan rang undang-undang pindaan itu buat kali kedua, tetapi tidak meneruskan perbahasan kerana Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menangguhkan mesyuarat itu. Dia mendakwa sebelum ini kerajaan mengadakan sesi perjumpaan dengan Majlis Raja-Raja pada 26 Oktober 2023 dan 24 Februari 2024 mengenai pindaan itu. Dengan menyatakan pindaan yang digugurkan itu tidak disertakan semasa mesyuarat dengan Ketua Negeri. Kami menerima cadangan-cadangan yang ternyata masih belum mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja, kata Taqiyuddin. Mengulas lanjut, Taqiyuddin turut mempersoalkan langkah Dewan Rakyat yang disifatkan tergesa-gesa untuk menangguhkan mesyuarat kerana menurutnya perkara kerajaan yang disebut dalam rang undang-undang biru mesti diselesaikan dalam sesi yang sama seperti yang ditetapkan dalam perintah tetap. Tegasnya, ini menunjukkan kerajaan takut meneruskan sesi perbahasan kerana katanya pembangkang telah menyediakan 11 pembahas untuk mencabar rang undang-undang pindaan itu. Kata Taqiyuddin, kerajaan tidak serius melaksanakan pindaan perlembagaan ini. Walau apapun alasan yang mereka berikan, ia tidak serius, tambahnya. 2 hari lalu, Perikatan Nasional PN melahirkan rasa tidak puas hati terhadap cadangan perubahan Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan. Taqiyuddin berkata bahawa taklimat yang diberikan Saifuddin kepada ahli Parlimen PN berbeza dengan rang undang-undang yang dibentangkan. PN juga tidak bersetuju dengan menggugurkan pindaan yang memerlukan anak terdampar untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui pendaftaran dan bukan melalui kuasa undang-undang. Pendaftaran kewarganegaraan memerlukan pelbagai dokumen sokongan termasuk sijil kelahiran, laporan polis dan juga artikel akhbar mengenai bayi yang ditemui jika ada, kata ahli Parlimen Kota Bahru itu. Pada Isnin, Saifuddin membentangkan bacaan pertama rang undang-undang itu dan berkata bacaan kedua dan ketiga juga akan dibentangkan dalam sidang Parlimen yang sama yang berakhir pada hari ini. Ini berlaku selepas kerajaan bersetuju untuk menggugurkan pindaan perlembagaan yang menjadi pertikaian yang menafikan kewarganegaraan otomatik kepada bayi terdampar. Kerajaan juga menggugurkan pindaan yang akan menjejaskan orang asli tanpa
kerakyatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Identiti orang yang mengugut bunuh Ketua Pemuda UMNO akhirnya didedahkan. Amat mengejutkan kita semua kerana identitinya bukanlah seperti yang diwar-warkan, seperti yang dijangka-jangkakan, diramal-ramalkan oleh orang. Mungkin ramai orang ramal, orang itu adalah orang yang berbadan sasa, tinggi, handsome, kuat, gagah. Ataupun mungkin mukanya seperti Samsing, atau mukanya seperti penjahat. Macam itulah. Rupa-rupanya identiti orang yang nak ugut bunuh Ketua Pemuda UMNO ini ialah seorang warga emas. Bayangkan, warga emas ditahan, ugut bunuh Ketua Pemuda UMNO. Seorang warga emas ditahan selepas dipercayai mengeluarkan kata ugutan bunuh ke atas Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Lelaki berusia 68 tahun yang juga pemilik sebuah bengkel membaiki kereta di Bukit Duyung di sini, ditahan selepas menghina dan mengugut untuk menembak mati Dr. Muhammad Akmal susulan kelantangan dalam isu kalimah Allah di stoking yang dijual di rangkaian Pasar Mini Kekemat. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata, polis menerima laporan daripada seorang lelaki pesara kerajaan berusia 62 tahun jam 10.21 pagi tadi. Pada 20 Mac lalu, kira-kira jam 3 petang, ketika pengadu berada di sebuah bengkel kereta Bukit Duyung, seorang lelaki yang juga pemilik bengkel itu dikatakan tidak berpuas hati dengan Dr. Muhammad Akmal dalam isu kekemat. Suspek didakwa memberitahu, Ketua Pemuda UMNO banyak cakap, lebih-lebih lagi dalam isu kekemat. Satu hari dia pasti kena tembak, kasih mati, katanya. Pengadu hanya diam diri dan tidak melayan lelaki terbabit. Tidak berpuas hati dengan ugutan itu, pengadu membuat laporan di Balai Polis Kandang pagi tadi. Selain bimbang keselamatan Dr. Muhammad Akmal, katanya dalam kenyataan malam tadi. Susulan itu, Christopher berkata, polis menahan suspek di kawasan kandang di sini kira-kira jam 4 petang pada hari sama laporan diterima. Pegawai penyiasat sedang mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kes dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara hingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya, katanya. Suspek dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesehatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Berhati-hatilah di dalam isu panas sensitif berkait 3R ini. Jangan ikut emosi, jangan ikut perasaan. Kita mempunyai undang-undang dan pastinya undang-undang itu mengatasi segala-galanya. Biarkan polis atau pihak berkuasa yang menjalankan tugas mereka. Jangan sesekali Anda melakukan tugasan polis, silap-silap hari bulan Anda pula yang dicekup. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Setelah kes dibawa ke mahkamah, kini giliran Dr. Akmal tunjuk Islam itu pemaaf. Ditulis oleh sabudinhusain.com. Pelbagai pihak kini mula bersuara agar Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, menghentikan kecaman dan pemboikotan terhadap kekemat. Ini berikutan pihak berkuasa sudah bertindak terhadap mereka yang terbabit menghina kalimah Allah, termasuk mendakwa di Mahkamah Tauke Kekemat
dan pembekal stocking bertulisan kalimat Allah itu. Saya sendiri sebelum ini menyokong tindakan Dr. Akmal dalam isu kalimat Allah di atas sandaran itulah yang sepatutnya dilakukan oleh orang Islam dalam mempertahankan kesucian agama Islam daripada sebarang penghinaan. Tetapi kini setelah semua tindakan yang wajar telah diambil oleh pihak berkuasa, saya juga tidak terkecuali merasakan kecaman dan pemboikotan tidak wajar diteruskan lagi terhadap Kekemat. Dr. Akmal harus berhenti mengecam dan menyeru pemboikotan yang berpanjangan terhadap Kekemat. Meneruskan kecaman dan menyeru pemboikotan diteruskan terhadap Kekemat lebih menunjukkan Dr. Akmal ingin memperlihatkan Islam itu agama yang tidak pemaaf dan ingin bermusuhan dengan bukan Islam sampai ke liang kubur. Saya yakin bukan begitu ajaran Islam dan keindahannya yang diajar kepada kita, kerana salah satu ciri penting dalam agama itu sendiri saling memaafkan. Lagi pula setelah Tauke Kekemat dan pembekal stocking itu didakwa di mahkamah, manakala sebelum ini mereka sudah pun meminta maaf, apalagi yang dimahukan oleh Dr. Akmal daripada mereka itu? Kalau berterusan mengecam dan memboikot Kekemat, apa untungnya kepada agama Islam? Apa juga untungnya kepada UMNO? Sekarang, Dr. Akmal harus lebih berjiwa besar dengan turut memikirkan nasib lebih 60% pekerja beragama Islam yang bekerja dan mencari rezeki dengan Kekemat. Isu stocking kalimat Allah ini sudah dikira selesai sekarang apabila beberapa tindakan telah diambil oleh pihak berkuasa, khususnya mendakwa Tauke Kekemat dan pembekal stocking kalimat Allah di mahkamah. Tiada tindakan lebih daripada itu boleh dilakukan ke atas Kekemat, pembekal dan mereka yang terlibat dalam menghina kalimat Allah. Memanjangkannya lagi hanya akan memburukkan hubungan antara Islam dengan bukan Islam dan Melayu dengan bukan Melayu di negara ini. Yang penting, untuk terus ke depan, Islam itu mesti diperlihatkan bersifat pemaaf, dan Dr. Akmal kini bertanggung jawab memuliakan semula kedudukan Islam dengan menunjukkan sikap pemaaf dan menghentikan semua kecaman serta pemboikotan terhadap Kekemat. Dr. Akmal sudah dikira berjaya dalam perjuangannya. Malah kita bangga dengan ketegasannya sebelum ini. Tetapi kini masa untuk berhenti sudah tiba dan jangan ditangguhkan lagi. Semua kita termasuk bukan Islam sudah belajar daripada isu ini dan kini kita semua perlu membina semula negara ini melalui kepelbagaian yang sedia ada dengan penuh harmoni seperti sebelumnya. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini tular di media sosial mengecam Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, dan paling dikecam ialah Rafizi Ramli. Ada yang tular juga mengatakan kononnya harga petrol dan diesel akan naik sempena sambutan Hari Raya yang disambut tidak lama lagi. Namun demikian, perkara tersebut dinafikan Rafizi, tapi ramai juga yang menyindir, mengecam, kata mereka itu janji semata-mata. Tapi hari ini, akhirnya, apa yang dijanjikan dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini, benar-benar terjadi, yaitu harga petrol dan diesel kekal. Jadi dengan ini, maka tertutuplah mulut-mulut puaka yang suka memfitnah, mulut-mulut longkang yang berbau busuk mahu memburuk-burukkan kerajaan perpaduan ini. Apabila benar-benar apa yang dijanjikan benar-benar berlaku.
Jadi nak cari isu, nak cari modal, nak burukan kerajaan, pasti mereka akan mencari ruang untuk mahu cari untuk cara menumbangkan kerajaan, menghilangkan kepercayaan rakyat. Tapi hari ini, apabila diumumkan harga petrol dan diesel kekal, bermula bagi tempoh 28 Mac hingga 3 April, bagi RON 95 kekal pada RM2.05 seliter dan RON 97 kekal RM RM3.47 dan diesel RM RM2.15 bermula 28 hingga 3 April. Maka ini membuatkan kepala orang yang tidak suka dengan kerajaan ini akan mula jadi pening sekali lagi memikir bagaimana nak cari modal untuk mahu memburuk-burukkan kerajaan ini sekali lagi. Tapi akhirnya, seperti yang biasa berlaku, yang benar akan menang. Yang suka memfitnah, memutar belit fakta, pasti akan kedapatan juga akhirnya. Harga runcit bagi petrol RON 95 kekal pada 2,05 seliter, manakala diesel pula kekal 2,15 seliter bagi tempoh 28 hingga 3 April ini. RON 97 juga kekal pada 3,47 seliter menurut Kementerian Kewangan. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling iaitu RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk melebihi paras harga siling yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terpelihara menurut Kementerian Kewangan. Saudara-saudara sekalian, satu pesan daripada kita semua untuk para netizen ialah jangan terlalu percaya kepada media sosial, terutamanya perkara-perkara yang bersifat tidak benar atau fitnah. Siasat dulu, baru percaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.